Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Nabi Hanasuha binti Asal Najib. Saya dari PPI SMP Ambilan Jun 2023, Unit Pendidikan Islam 2. Jadi pada hari ini saya akan membentangkan satu tajuk iaitu metodologi Al-Quran dalam menerapkan akidah serta ajaran pemikiran yang menyeleweng dari subjek PIMK 1084. Jadi pada hari ini saya akan membentangkan 4 metodologi. Yang pertama iaitu membebaskan akal dari paksaan dan taklid. Iaitu kalau kita dapat lihat bahawasanya dari surah Al-Baqarah ayat 256, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. La ikraha fiddin, qad tabayyana rusydu minal ghayy. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. Yang bermaksud tidak ada paksaan dalam agama Islam kerana sesungguhnya telah nyata kebenaran Islam dari kesesatan kufur. Oleh itu, siapa yang tidak percayakan tagut dan ia pula beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada simpulan tali agama yang teguh, yang tidak akan putus, dan ingatlah Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Dalam ayat ni kita dapat lihat bahawasanya Allah juga menyatakan bahawa agama Islam ni tiada paksaan. Kalau kita dapat lihat dalam kisah Nabi, bila Nabi menakluki kota Mekah, Nabi tidak memaksa kaum Quraisy untuk memasuki agama Islam. Daripada situ, apabila tiadanya paksaan, boleh lahirlah wujudnya keikhlasan untuk melakukan sesuatu. Jadi kalau kita masuk Islam ni secara rela, tiadanya paksaan, kita akan melakukan suatu ibadah tu dengan penuh ikhlas. Seterusnya kita pergi dalil yang kedua, iaitu dari surah Al-Baqarah ayat 170, berkaitan dengan taklid. Jadi sebelum saya mengenalkan lebih lanjut berkaitan dalil ni, taklid ni menurut Imam Al-Ghazali membawa konsep menerima suatu pendapat tanpa mengetahui alasan dan hujah. Jadi kalau kita dapat lihat taklid ni ada setengah masyarakat yang hanya mengikuti suatu ajaran tu hanya tanpa menyelidiki di sebalik apa yang dibawa atau apa yang dipegang oleh suatu ajaran tersebut. Jadi dari situ wujudlah pelbagainya ajaran-ajaran yang membawa kesesatan kepada masyarakat. Jadi kita berbalik pada surah Al-Baqarah ayat 170 ni, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa iza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfayna alayhi aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'an wa la yahtadun. Yang bermaksud, dan apabila dikatakan kepada mereka, turutlah akan apa yang telah diturunkan oleh Allah, mereka menjawab, tidak, bahkan kami hanya menurut apa yang kami dapati datuk nenek kami melakukannya. Patutkah mereka menurutnya sekalipun datuk neneknya itu tidak faham suatu apapun tentang perkara-perkara agama dan tidak pula mendapat petunjuk hidayah dari Allah. Jadi kita dapat lihat bahawasanya di sini orang-orang kafir ni hanya mengikuti ajaran yang diwariskan kepada mereka, dan mereka mengekalkan warisan yang warisan dari ajaran yang nenek moyang mereka berikan. Sedangkan ajaran yang dibawa oleh datuk moyang mereka itu adalah ajaran yang sesat. Sebenarnya ajaran yang betul itu adalah ajaran agama Islam. Jadi kalau kita dapat lihat, sedangkan mereka hanya mengikuti ajaran yang sesat. Bahawasanya kita dapat lihat bahawasanya ajaran Islam ni adalah ajaran yang benar, tetapi mereka tetap tidak mahu mengikuti ajaran yang dibawa oleh agama Islam. Seterusnya kita pergi kepada metodologi kita yang kedua, iaitu menggunakan akal untuk berfikir dan menganalisis menerusi alam nyata. Kalau kita dapat lihat bahawasanya menggunakan akal untuk berfikir ni ataupun untuk menganalisis ni sangat penting kerana berfikir dengan menggunakan akal yang benar ni dapat memperoleh pengetahuan dan pemahaman tentang dunia sekitar yang betul lah. Dan dalam Islam juga, akal atau fikiran ni yang sihat dianggap sebagai anugerah daripada Allah dan seharusnya digunakan secara bijak. Dalam Al-Quran menekankan pentingnya menggunakan akal untuk memahami tanda-tanda kebesarannya di alam semesta. Allah juga
mengajak manusia untuk merenung, memperhatikan keberadaan dan keindahan alam sebagai bukti kekuasaan dan kebijaksanaannya. Kalau kita dapat lihat dalam surah Ali Imran ayat 189 hingga 190, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil mulkus samawati wal ard. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab. Yang bermaksud, dan bagi Allah jualah kuasa pemerintah langit dan bumi, dan Allah Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Sesungguhnya pada kejadian langit dan bumi dan pada tukaran malam dan siang ada tanda-tanda kekuasaan, kebijaksanaan dan keluasan rahmat Allah bagi orang-orang yang berakal. Dan kita dapat lihat bahawa tadi, jika orang-orang yang menggunakan akal dengan benar, dia akan dapat mengetahui bahawasanya langit dan bumi ini diciptakan dan ada penciptanya. Jadi kalau kita dapat lihat ada segelintir masyarakat yang memegang kepada etis, iaitu tidak mempercayai adanya kewujudan Tuhan. Mereka menganggap bahawasanya bumi ini diciptakan daripada teori Big Bang. Jadi mana kalau bumi ini ada, bumi adalah makhluk. Makhluk ni adalah daripada kewujudan, mesti dicipta. Dan dicipta tu adalah, kalau benda itu dicipta mesti ada penciptanya, iaitu Tuhan kita Allah SWT. Jika tiadanya pencipta, tiadanya kewujudan makhluk. Itu. Jadi kita pergi kepada dalil yang kedua daripada surah Al-Baqarah ayat 117. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Badi'us samawati wal ard wa iza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Yang bermaksud, Allah jualah yang menciptakan langit dan bumi dengan segala keindahannya, dan apabila ia berkehendak untuk menjadikan sesuatu, maka ia hanya berfirman kepadanya, jadilah engkau, lalu menjadilah ia. Kalau kita dapat lihat bahawasanya Allah ni mudah untuk menjadikan sesuatu. Tapi kalau kita dapat, kalau manusia tidak menggunakan akalnya dengan bijak, dengan betul, mereka hanya menganggap seperti apa yang kumpulan-kumpulan etis menganggap bahawasanya bumi ni wujud daripada teori tersebutlah. Sedangkan mesti suatu benda itu mestilah ada penciptanya. Mana kita dapat lihat wujudnya pertukaran siang dan malam, langit dan bumi, tumbuhan, manusia, haiwan. Itu semua adalah makhluk yang diciptakan daripada penciptanya, Allah SWT. Itu daripada konteks untuk menggunakan akal untuk berfikir dan menganalisis menerusi alam nyata. Seterusnya kita pergi ke metodologi kita yang ketiga, iaitu mendedahkan kepercayaan batil dan mengisbatkan kebatilannya. Jadi kalau kita dapat lihat bahawasanya mendedahkan kepercayaan batil ni adalah merupakan perkara yang penting dalam menghadapi pemikiran yang salah ataupun keliru. Kalau kita dapat lihat dalam Islam juga ditekankan bahawasanya kita perlulah menegakkan kebenaran dan memerangi satu kebatilan. Jadi untuk mendedahkan kepercayaan batil ni, banyak langkah yang boleh kita lakukan. Antaranya memahami dengan baik dan mendalami ajaran agama yang sahih, seperti mana yang ada terdapat dalam Al-Quran dan juga As-Sunnah. Kalau kita dapat lihat dalam surah Al-Baqarah ayat 111, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu lan yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara. Tilka amaniyuhum qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Yang bermaksud, dan mereka Yahudi dan Nasrani berkata pula, tidak sekali-kali akan masuk syurga melainkan orang-orang yang beragama Yahudi atau Nasrani. Yang demikian itu hanyalah angan-angan mereka sahaja. Katakanlah wahai Muhammad, bawalah kemari keterangan-keterangan yang membuktikan kebenaran apa yang kamu katakan itu jika betul kamu orang-orang yang benar. Jadi orang-orang Yahudi dan Nasrani ni yakin bahawasanya golongan mereka sahaja akan masuk ke syurga. Sedangkan ajaran yang dibawa oleh mereka sudah terpesong daripada ajaran yang benar. Bagaimana mereka boleh menjadi ahli-ahli syurga? Jadi sebenarnya ajaran yang benar adalah agama Islam. Kerana Allah juga menyatakan dalam Al-Quran, dalam dalil ini bahawasanya Allah bawalah kemari keterangan-keterangan yang membuktikan kebenaran apa yang kamu katakan.
Betul lah. Jadi apa yang dibawakan oleh Nabi Muhammad SAW adalah ajaran yang benar. Kita lihat kepada dalil yang kedua daripada surah daripada surah Ali Imran ayat yang ke-19, bahwasanya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, innad dina indallahil islam wa mahtalafa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum wa man yakfur bi ayatillahi fa innallaha sari'ul hisab. Yang bermaksud, sesungguhnya agama yang benar dan diredai di sisi Allah ialah Islam. Dan orang-orang Yahudi dan Nasrani yang diberikan kitab itu tidak berselisih mengenai agama Islam dan enggan menerimanya. Melainkan setelah sampai kepada mereka pengetahuan yang sah tentang kebenarannya. Perselisihan itu pula semata-mata kerana hasad dengki yang ada dalam kalangan mereka. Dan ingatlah, siapa yang kufur ingkar akan ayat-ayat keterangan Allah, maka sesungguhnya Allah amat segera hitungan hisabnya. Jadi kalau kita dapat lihat bahawasanya orang-orang yang orang-orang kafir Yahudi dan Nasrani ni, mereka tahu bahawasanya ajaran yang dibawa oleh ajaran Islam ni adalah benar, tetapi mereka enggan mengikuti ajaran yang benar kerana mereka tetap berpegang kepada ajaran yang datuk nenek moyang mereka bawakan dan diwariskan kepada mereka. Jadi daripada situ kita dapat lihat bahawa ajaran yang kita ikuti itu haruslah ajaran yang benar. Dan kita juga perlu sentiasa berdoa kepada Allah untuk memberikan petunjuk kepada kita dan kepada siapa yang tersesat. Semoga kita ni di jalan yang lurus dan kita harus yakin bahawa kebenaran yang selalu menang atas kebatilan dan bahawa Allah adalah pemilik segala petunjuk. Jadi seterusnya kita pergi kepada metodologi yang keempat, iaitu membentangkan akidah yang benar dan mengisbatkan kebenarannya. Kita dapat lihat dari surah An-Nisa ayat 136. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. Yang membawa maksud, wahai orang-orang yang beriman, tetapkanlah iman kamu kepada Allah dan Rasulnya dan kepada kitab Al-Quran yang telah diturunkan kepada Rasulnya Muhammad SAW dan juga kepada kitab-kitab suci yang telah diturunkan dahulu daripada itu. Dan siapa yang kufur ingkar kepada Allah dan malaikatnya dan kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya dan juga hari akhirat, maka semuanya ia telah sesat dengan kesesatan yang amat jauh. Dan maksudnya kita dapat lihat bahawasanya dalam ayat ini ada mengandungi beberapa rukun iman. Bahawasanya akidah yang benar itu adalah satu pegangan yang kita harus pegang yang benar. Bahawasanya kalau kita dapat lihat bahawa dalam ayat ini Allah berfirman kepada kitab Al-Quran yang telah diturunkan kepada Rasulnya Muhammad SAW dan juga kepada kitab-kitab suci yang telah diturunkan dahulu daripada itu adalah kitab yang benar. Kerana jika tidak, mengapa ajaran Islam adalah ajaran yang benar? Jadi kita dapat lihat bahawasanya ajaran yang Nabi Muhammad SAW bawa adalah ajaran serta akidah yang benar. Jadi kita perlu membezakan akidah kita, kita dapat lihat bahawa akidah kita ini lebih benar berbanding dengan akidah yang dibawa oleh agama lain. Kita lihat daripada bahawasanya perkara berkaitan dengan akidah yang benar ni untuk mengisbatkan kebenarannya adalah perkara yang penting untuk kita memperkuatkan keyakinan dan menghadapi pemahaman yang salah dan keliru.
Jadi kalau kita lihat dalam Islam juga, akidah yang benar ni didasarkan kepada Al-Quran dan Sunnah serta pemahaman ulama yang kompeten lah. Maksud ulama yang kompeten ni mana ulama ni kita percaya bahawasanya kita yakin ajaran yang dibawa ataupun ijtihad yang diberikan adalah benar dan tidak mengikut hawa nafsu. Jadi banyak perkara yang kita boleh lakukan bila untuk akidah yang benar ni, kita perlulah memahami dengan baik dan mendalami ajaran agama yang sahih. Bukan sekadar kita hanya memeluk Islam tetapi tidak mendalami dengan lebih jauh berkaitan apa yang kita pegang. Supaya apabila kita mendalami, kita dapat memperkukuhkan kita punya pegangan ataupun akidah daripada terpesong. Kita lihat pada yang kedua daripada surah Al-Baqarah ayat 256. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ikraha fid din. Qad tabayyana rusydu minal ghayy. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. Yang bermaksud tidak ada paksaan dalam agama Islam kerana sesungguhnya telah nyata kebenaran Islam dari kesesatan kufur. Oleh itu siapa yang tidak percayakan tagut dan ia pula beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada simpulan tali agama yang teguh yang tidak akan putus, dan ingatlah Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Daripada dalil ini kita dapat lihat bahawasanya agama Islam adalah agama yang benar. Dan kalau kita tengok dalam ayat tu maksud dan ia pula beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada simpulan tali agama yang teguh, di mana agama Islam adalah agama yang betul di jalan yang benar. Jadi daripada metod yang ini kita dapat lihat bahawa kita perlu berpegang teguh pada akidah yang benar dengan keyakinan yang kuat, serta kita perlu mengamalkan dalam kehidupan seharian lah. Jadi mengamalkan ajaran agama, perlulah kita sebagai umat Islam mengamalkan ajaran agama dengan baik dan menjadi contoh serta tauladan yang baik untuk kita mengajak orang-orang lain, orang-orang kafir untuk mempertimbangkan kebenaran akidah Islam kita. Daripada situ kita dapat lihatlah daripada kita menjadi contoh tauladan ni, kita dapat meyakinkan orang-orang kafir bahawa agama yang kita pegang ni adalah agama yang benar. Seterusnya kita masuk kepada tajuk kita yang kedua, iaitu sejarah pemikiran yang menyeleweng. Iaitu kalau kita dapat lihat pada yang pertama pada zaman Rasulullah. Pada zaman Rasulullah ni tiada permasalahan berkaitan akidah yang timbul. Lepas tu sahabat menerima Al-Quran secara langsung daripada Nabi. Para sahabat juga mahir dalam bahasa Arab yang menjadikan mereka mudah memahami apa yang disampaikan dalam Al-Quran. Mereka juga pada ketika itu tiada wujudnya perselisihan faham berkaitan sifat dengan Asmaul Husna. Dan yang terakhir, percaya umat Islam pada zaman itu sangat kukuh dan sangat teguh. Kalau kita dapat lihat bahawasanya pada ketika itu para sahabat ni mudah memahami kerana mereka memahami bahasa Arab tu dengan lebih baiklah. Jadi mereka tiada persoalan berkaitan dengan akidah. Jadi pada ketika itu juga umat pada zaman itu imannya sangat kukuh dan teguhlah pegangan akidahnya kerana Rasulullah yang membimbing mereka menjadikan apa yang dipegang oleh mereka sangat kukuh dan teguh, tidak mudah. Sebagaimana kita tengok bagaimana Bilal bin Rabah dihukum oleh tuannya. Dia tetap berpegang kepada ajaran agama Islam. Sedangkan kalau kita hadapi tu, kita tak tahu kita boleh ke tidak. Tapi pada ketika itu Bilal bin Rabah sangat yakin dengan agama Islam dan mengharungi apa yang dihukum oleh tuannya. Seterusnya kita pergi kepada zaman Khulafa' Ar-Rasyidin. Pada zaman Khulafa' Ar-Rasyidin ni kita ada 4 khulafa' utama, iaitu Abu Bakar As-Siddiq. Beliau memerintah selama 632 Masihi hingga 634 Masihi. Yang kedua, Umar Al-Khattab. Beliau memerintah selama 633 Masihi hingga 644 Masihi. Yang ketiga, Utsman bin Affan. Beliau memerintah selama 644 Masihi hingga 656 Masihi.
Dan yang terakhir adalah Ali bin Abi Thalib. Beliau memerintah selama 696 Masihi hingga 661. Jadi kalau kita tengok pada zaman Umar Al-Khattab ni, pada ketika itu tiada perselisihan faham berkaitan akidah kerana sibuk menghadapi peperangan. Peperangan apa yang di mana pada selepasnya kewafatan Nabi SAW, ramai ada segelintir umat Islam yang murtad dan juga ada yang tidak mahu membayar zakat. Jadi daripada situ Umar Al-Khattab um, lepas tu mereka memahami Al-Quran tanpa ada takwil. Pada ketika itu masih para sahabat hidup bersama-sama dengan Rasulullah. Jadi mereka ni memahami Al-Quran mudahlah. Lepas tu mereka tidak gemar membahas berkaitan akidah. Lepas tu tak ada perselisihan faham antara mereka akan merujuk kepada Al-Quran dan hadis. Lepas tu kita dapat lihat apabila jika mereka ada masalah yang tak dapat diselesaikan, mereka akan mengkiaskan suatu perkara itu dengan apa yang pernah berlaku pada zaman Nabi lah. Seterusnya kita pergi kepada Uthman bin Affan, di mana pada zaman itu berlaku pergolakan politik, iaitu pertelingkahan dan kekacauan dalam politik ya, berkaitan dengan berkaitan dengan khulafa, siapa yang akan menjadi khulafa seterusnya. Daripada situ juga lahirlah beberapa puak yang membina fahaman yang tersendiri, dan daripada situ mereka mengeluarkan nas Al-Quran atau hadis serta wujudnya hadis-hadis palsu untuk meyakinkan bahawa fahaman yang mereka bawa itu adalah fahaman yang benar. Jadi daripada situ kita dapat lihat dua kumpulan utama pada ketika itu, iaitu yang pertama adalah Syiah. Syiah ni adalah golongan yang mengagungkan Saidina Ali. Mereka sangat menginginkan Saidina Ali menjadi khulafa pada ketika itu. Lepas tu kumpulan ini diketuai oleh Abdullah bin Sabah. Abdullah bin Sabah ni kita tahu beliau adalah seorang Yahudi yang memasuki Islam tapi mempunyai niat untuk menghancurkan agama Islam. Jadi golongan ini telah menggunakan hadis palsu untuk menyokong perhatikan Saidina Ali. Okay, Syiah kumpulan ini mempunyai beberapa pegangan, antaranya mereka mempercayai Imam 12 sebagai salah satu rukun. Mereka juga menyatakan bahawa Al-Quran tidak lengkap. Jadi kita lihat kumpulan yang kedua, iaitu daripada Khawarij. Kumpulan kedua merupakan kumpulan yang sangat membenci Saidina Ali, iaitu Khawarij lah. Kumpulan ini menghukum Saidina Ali dengan seorang yang kafir. Jadi mereka berpegang pada beberapa pegangan yang antaranya pelaku dosa kekal di dalam neraka selama-lamanya. Yang kedua, mengkafirkan pelaku maksiat. Selanjutnya kita pergi kepada kumpulan Jabariyah. Okay, Jabariyah ni adalah kumpulan yang diketuai oleh Jaham bin Safwan. Kumpulan ini telah bermula pada zaman kerajaan Umayyah, yang di mana pada keadaan itu keamanan sudah pulih dengan tercapainya perjanjian di antara Muawiyah dengan Hasan bin Ali bin Abi Thalib yang tidak mampu lagi menghadapi kekuatan pada masa itu. Jadi Muawiyah ni mencari jalan untuk dia memperkuatkan kedudukan dia dengan dia menjadi ahli politik lah. Daripada situ dia memasukkan beberapa pemikiran kepada rakyat jelata. Di antara hujah yang beliau nyatakan adalah pelantikannya sebagai ketua negara dan memimpin umat Islam adalah berdasarkan qada dan qadar atau ketentuan dan keputusan Allah semata-mata, dan tidak ada unsur manusia yang terlibat. Jadi golongan ni dia kalau kita tengok dia berpegang pada beberapa pegangan, iaitu manusia dan makhluk hanya bergantung pada qada dan qadar Allah semata-mata, seperti mana yang digunakan dalam hujah tersebut lah. Yang kedua, semua perbuatan buruk dan baik manusia adalah kehendak Allah, bukan kehendak manusia.
Itu berkaitan dengan Jabariyah. Jadi seterusnya kita pergi kepada Qadariyah. Qadariyah ini diketuai oleh Ma'bad Al-Juhani. Berpegang kepada beberapa pegangan, iaitu Allah tidak berkuasa ke atas perbuatan manusia. Mereka menganggap bahawa mengetahui dan mengakui Allah dan Rasul dianggap memenuhi iman. Jadi mereka hanya perlu hanya menganggap Allah dan Rasul sebagai memenuhi iman sahaja. Lepas tu kita pergi kepada grup second last, iaitu Mu'tazilah. Kumpulan ini diasaskan oleh Wasil bin Atta'. Jadi golongan ini berpegang kepada jika melakukan dosa tidak bertaubat akan kekal dalam neraka. Dan mereka meyakini bahawa siapa yang melakukan dosa besar tidak lagi mukmin dan tidak lagi kafir. Pastilah yang mana. Jadi seterusnya kita pergi kepada grup yang terakhir, iaitu Murji'ah. Murji'ah meyakini bahawa iman tidak bertambah dan berkurang. Yang kedua, pelaku maksiat namun mempunyai keimanan yang sempurna tidak akan masuk ke dalam neraka lah. Jadi mereka yakin melakukan maksiat tapi kalau ada iman tak masuk neraka. Dan terakhir, mereka menganggap bahawa iman lebih utama daripada perbuatan. Hanya perlu beriman tetapi tak perlu melakukan apa yang diperintahkan. Gitu. Jadi seterusnya kita pergi kepada menilai sejarah pemikiran akidah. Yang pertama kita lihat kepada Syiah. Syiah ni pegangan yang dipegang adalah menyatakan bahawa Al-Quran tidak lengkap dan sebagai Al-Quran disembunyikan oleh para sahabat. Kalau kita dapat lihat bahawa dalam surah Al-Hijr ayat yang pertama, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Ra, Tilka ayatul kitab wal Qur'anul mubin. Alif Lam Ra. Ini ialah ayat-ayat kita yang lengkap, sempurna dan Al-Quran yang memberi penjelasan. Bahawasanya Allah berfirman bahawa ayat-ayat kita ni adalah ayat yang lengkap, sempurna. Sebelum kewafatan Nabi, Al-Quran ni dah sempurna. Allah dah turunkan wahyu kepada Nabi sempurna. Jadi Al-Quran ni sudah sempurna. Tiada lagi penambahan selepas kematian, selepas kewafatan Nabi Muhammad SAW. Seterusnya kita pergi kepada Khawarij. Khawarij berpegang pada mengkafirkan pelaku maksiat. Kalau kita dapat lihat dalam surah Al-Ahzab ayat 58, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. Dan orang-orang yang mengganggu serta menyakiti orang-orang lelaki yang beriman dan orang-orang perempuan yang beriman dengan perkataan atau perbuatan yang tidak tepat dengan satu kesalahan yang dilakukannya, maka sesungguhnya mereka telah memikul kesalahan menuduh secara dusta dan membuat dosa yang amat nyata. Kalau kita dapat lihat bahawasanya kita ni sebagai hamba tiada hak untuk mengkafirkan seseorang hamba. Kerana kita dalam Al-Quran juga menyatakan bahawasanya tidak tepat dengan suatu maka menuduh seorang itu tidak boleh. Kita tidak dibenarkan untuk secara terang-terangan mengkafirkan seseorang kerana bukan hak kita untuk mengkafirkan seseorang. Seterusnya kita pergi kepada grup kumpulan yang ketiga, iaitu Jabariyah. Jabariyah berpegang kepada semua perbuatan buruk dan baik manusia adalah kehendak Allah, bukan kehendak manusia. Daripada sini kita dapat lihat dalam surah Asy-Syam ayat yang ke-8, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, serta mengilhamkannya untuk mengenal jalan yang membawa kepada kejahatan dan yang membawa kepada bertakwa. Maksudnya kat sini kita ni diberi pilihan bahawasanya kita nak pilih jalan baik ataupun tidak, bukan atas ketentuan Allah. Sedangkan Allah memberi pilihan kepada manusia untuk memilih baik ataupun tidak. Selanjutnya kita pergi kepada grup seterusnya, Qadariyah. Kalau kita dapat lihat bahawasanya Qadariyah berpegang kepada Allah tidak berkuasa ke atas perbuatan manusia. Kita lihat kepada dalam surah Al-Hajj ayat yang ke-6, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, Bismillahirrahmanirrahim,
ذلك ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير. Kedua kenyataan yang tersebut membuktikan bahawa sesungguhnya Allah jualah Tuhan yang sebenar-benarnya yang berhak disembah dan sesungguhnya dialah yang menghidupkan makhluk-makhluk yang mati dan dialah jua yang maha kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Maksudnya kat sini Allah tu berkuasa ke atas makhluknya kerana Allah adalah pencipta. Jadi pencipta berkuasa terhadap apa yang diciptakan. Seterusnya kita pergi kepada grup yang kedua terakhir, iaitu Mu'tazilah. Kalau Mu'tazilah ni dia berpegang kepada jika melakukan dosa tidak bertaubat akan kekal di dalam neraka. Kalau kita dapat lihat dalam surah Al-Baqarah ayat 39, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Dan orang-orang kafir yang mendustakan ayat-ayat keterangan kami, mereka itu ialah ahli neraka. Mereka kekal di dalamnya. Berdasarkan ayat dalam ni, bahawasanya golongan yang kekal di dalam neraka itulah orang-orang kafir. Kerana Allah dah berjanji kepada orang Islam, kita akan maksudnya akan diletakkan di dalam neraka sebagai hukuman kepada dosa-dosa kita, selepas itu dimasukkan ke dalam syurga. Jadi golongan yang hanya kekal di dalam neraka hanyalah orang-orang yang kafir. Dan kumpulan yang terakhir adalah daripada Murji'ah. Murji'ah menganggap bahawa iman lebih utama daripada perbuatan. Kalau kita lihat dalam surah Al-Hud ayat 114, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. وأقيموا الصلاة طرف النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكر للذاكرين. Dan dirikanlah sembahyang wahai Muhammad, engkau dan umatmu pada dua bahagian siang pagi dan petang dan pada waktu-waktu yang berhampiran dengannya dari waktu malam. Sungguhnya amal-amal kebajikan terutama sembahyang itu menghapuskan kejahatan. Perintah-perintah Allah yang demikian adalah menjadi peringatan bagi orang-orang yang mahu beringat. Jadi bahasa kat sini, kita sebagai umat Islam beriman itu wajib, tetapi dalam masa yang sama kita juga perlu melakukan apa yang diperintahkan kepada kita, iaitu solat. Solat itu diwajibkan ke atas kita. Pandangan ini ditolak kerana mereka hanya menganggap perlu beriman sahaja tanpa melakukan perbuatan. Itu adalah salah. Dalam Islam mengajarkan kita perlu beriman dan juga melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Jadi kesimpulan yang kita boleh lihat daripada tajuk ini adalah bahawasanya empat metodologi ini sangat membantu dalam pengukuhan akidah manusia. Seterusnya, dapat menekankan pemahaman yang benar dan jelas tentang ajaran Islam yang sebenar. Selain itu, mengajarkan kita untuk mempelajari Al-Quran secara menyeluruh, memahami konteks dan tujuan ayat-ayat serta merujuk kepada tafsiran ayat yang dibawa oleh ulama yang terpercaya. Di samping itu, kita juga dapat membezakan antara fahaman yang benar atau tidak dan menghindari pandangan yang bertentangan dengan ajaran Islam yang sebenar. Akhir sekali, meyakini bahawa Al-Quran merupakan sumber utama dalam meletakkan keyakinan dan berpegang teguh kepada ajaran Islam yang sebenar. Sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.